Kulit bertompok-tompok dan warna tidak sekata hingga boleh mengakibatkan mata ni tak sedap untuk memandang. Ya, anda mungkin mengalami penyakit panau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini, saya akan kongsikan berkenaan penyakit panau, iaitu apa itu panau, bagaimana panau boleh terjadi, contoh dan rupa bagaimana kulit panau dan juga rawatan mengenai penyakit panau. Jom kita saksikan. Panau kalau dalam istilah perubatan kita namakan sebagai tinea versicolor ataupun psoriasis versicolor. Ia adalah satu penyakit kulit yang agak common di Malaysia. Ia disebabkan oleh kulat dan kulat itu kita namakan ataupun panggil sebagai kulat Malassezia. Dan kulat Malassezia ini adalah normal flora di kulit manusia. Maksud normal flora ialah ia boleh berada di kulit kita tanpa menyebabkan apa-apa penyakit. Kebiasaan lokasi terjadi panau ini ialah seperti di bahagian terang, iaitu di bahagian dada dan juga di belakang, di bahagian muka, di kulit kepala dan juga di leher. Biasanya bahagian badan yang banyak dengan sebum senang terjadi untuk berlakunya panau. Sebum ini adalah satu produk berminyak yang dihasilkan oleh sebaceous gland. Akan ada tompok-tompok di kulit, sama ada tompok ini berwarna pucat ataupun berwarna gelap. Biasanya kalau tompok pucat itu ia adalah bagi orang yang berkulit gelap. Kalau orang yang berkulit cerah, tompok itu akan menjadi gelap. Tompok-tompok ini berbentuk bujur ataupun bulat dan kadang-kadang ia boleh bercantum. Dan bila bercantum, of course bahagian itu menjadi lebih besar dan lebih luas. Bila ini terjadi, warna kulit tidak sekata dan tidak berapa cantik. Selain itu, antara gejala lain bagi panau ialah seperti gatal-gatal, ruam dan juga kulit akan menjadi bersisik. Siapa boleh kena panau dan panau ini boleh berjangkit ataupun tidak? Panau tidak boleh berjangkit. Sesiapa sahaja boleh terkena panau. Tapi ada golongan berisiko yang panau ini senang untuk terjadi, iaitu golongan remaja. Golongan remaja senang untuk terjadi panau kerana pada usia mereka ini kelenjar sebum lebih aktif dan ia akan lebih hasilkan banyak minyak. Golongan kedua yang senang terjadi panau ialah golongan yang tinggal di kawasan tropika, iaitu di mana kawasan tersebut panas dan juga lembap. Contohnya di Malaysia. Jadi, sesiapa yang tinggal di kawasan tropika lebih senang untuk terjadinya panau. Antara risiko lain ialah seperti aktif secara fizikal, keadaan hyperhidrosis iaitu peluh yang berlebihan, pakaian yang ketat ataupun tanpa ventilation yang sesuai, seseorang yang mengalami lemah imun sistem, pengambilan steroid yang berpanjangan dan masalah malnutrisi. Itu semua adalah faktor risiko yang membolehkan panau senang untuk terjadi. Kita pergi mengenai rawatan kepada panau. Panau ini sebenarnya boleh hilang, tapi ia memerlukan rawatan yang berkesan. Dan rawatan ini mungkin mengambil masa yang agak panjang. Kita boleh guna sama ada ubat sapu ataupun ubat makan. Yang pertamanya iaitu ubat sapu. Ubat sapu ini ada dua jenis ubat, iaitu yang pertamanya ubat anti kulat, yang kedua ubat tidak spesifik kepada panau sahaja tapi untuk kegunaan penyakit yang lain. Contoh ubat kulat iaitu ubat yang matikan kulat ialah seperti clotrimazole, ketoconazole, miconazole dan lain-lain. Ubat sapu anti kulat ini akan disapu di bahagian kulit dan akan mematikan kulat di bahagian tersebut. Ubat sapu kedua iaitu ubat sapu yang tidak spesifik kepada panau sahaja, iaitu contoh seperti lotion selenium sulfide, propylene glycol dan juga Whitfield ointment. Bagi ubat makan pula iaitu ubat oral antifungal, ia diberi biasanya kepada pesakit yang mengalami panau yang teruk ataupun panau itu sentiasa berulang dan ianya gagal dirawat dengan ubat sapu sahaja. Hanya doktor yang boleh ataupun yang dibenarkan untuk prescribe ubat ini. Kerana ubat ini ada beberapa side effect dan doktor akan menilai terlebih dahulu sama ada ubat ini mempunyai benefit yang lagi tinggi daripada risiko yang mungkin dialami.
Saya rasa sekian sahaja bab kali ini. Diharap anda semua dapat mengambil sedikit sebanyak info berkaitan panau. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.